Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Betong untuk turut serta dalam perbahasan titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Betong menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan mesyuarat pertama Pegal Kedua Parlimen ke-15. Buat kali pertama dalam sejarah negara Malaysia telah berlaku Parlimen tergantung sejak kemerdekaan Malaysia. Keprihatinan tuanku terhadap rakyat Malaysia amatlah dihargai dan menjadi pembakar semangat kepada kerajaan perpaduan yang dibentuk atas nasihat tuanku untuk membina semula negara demi kestabilan politik yang akan memberi persekitaran yang kondusif kepada pentadbiran negara untuk mengembangkan ekonomi dengan tumpuan menjamin kesejahteraan rakyat dan menangani isu kos sara hidup terutama golongan berpendapatan rendah. Tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat amat jelas untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, mencari penyelesaian kepada permasalahan dan isu serta melaksanakan inisiatif yang mengembalikan kecemerlangan negara ini. Ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang amat berat. Dengan kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengundi Parlimen Betong yang telah memilih saya sebagai wakil mereka di Dewan Rakyat. Saya akan menyentuh beberapa isu dalam perbahasan ini dan saya mulakan dengan dua rangkap pantun. Tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Nasihat Agung JPS hormati demi kestabilan kerajaan perpaduan. Sayur dimasak, beras ditanak, ikan digoreng, sambal tumis. Perjuangan JPS utamakan Sarawak, menuntut hak yang terhakis. Sebagai permulaan, izinkan saya memetik titah Yang di-Pertuan Agong tempoh hari yang mengingatkan kita semua bahawa semangat muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan negara. Kerana itu, keutuhan keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang berlandaskan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan hendaklah dijadikan agenda utama demi nusa tercinta. Oleh demikian, saya sebagai wakil rakyat dari Sarawak menyokong titah Yang di-Pertuan Agong yang selari dengan pendirian Kerajaan Sarawak melalui GPS yang telah bersetuju untuk bersama membentuk Kerajaan Perpaduan. Bahawa pemufakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti Kerajaan Perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Dengan demikian, kerajaan boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya juga percaya kerjasama penting untuk Sarawak tanpa mengira parti politik yang memerintah. Maka besar harapan saya agar kerajaan perpaduan yang baru ini akan melaksanakan tanggungjawab kepada pembangunan Sarawak selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya bagi mengembalikan status Sabah dan Sarawak berteraskan Perjanjian Malaysia 1963. Puan Timbalan Yang di-Pertua, senada dengan rakan-rakan dalam JPS, saya ingin menyentuh perkara Perjanjian Malaysia 63 dan tuntutan Sarawak yang lain. Betong menyeru agar kerajaan mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Betong menzahirkan ucapan terima kasih kepada pucuk pimpinan Kerajaan Perpaduan yang telah mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai wilayah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang telah memberi jaminan mengenai pemberian khas perkara 112D dan menaikkan pemberian ke 300 juta ringgit setahun. Walau bagaimanapun, Betong minta ianya dilaksanakan sepenuhnya serta memperincikan satu formula yang khusus. Betong menyokong penuh permohonan Sarawak untuk Pelabuhan Bintulu di bawah bidang kuasa Kerajaan Sarawak. Ini selari dengan kehendak strategi pembangunan pasca COVID-2030 Sarawak di mana pelabuhan merupakan infrastruktur penting dalam strategi memacu ekonomi Sarawak menjelang 2030 dan menyokong moga tuntutan agihan kursi 1/3 kepada Sabah dan Sarawak dipercepatkan. Betong mohon dipercepatkan penyerahan kuasa mengenai hak ehwal pendidikan dan kesihatan seperti yang termaktub dalam MA 63. Puan Timbalan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh hal pendapatan kerajaan. Kerajaan perlu mencari jalan meningkatkan hasil pendapatan negara, terutamanya apabila paras hutang negara berada di tahap yang tinggi mencecah hampir 1.5 trilion jika dicampur bersama liability. Kaedah baru perlu dirangka agar kerajaan dapat menambah pendapatan yang sekaligus mampu disalurkan semula untuk pemekasaan ekonomi rakyat.
Saya cadangkan kerajaan memperbaiki kutipan cukai semasa terutamanya daripada ekonomi bayangan yang dianggarkan oleh LHDN bersaiz 21% daripada KDNK negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, perkara seterusnya ialah industri ternakan di Sarawak. Saya ingin mempertengahkan isu industri ternakan di Sarawak dan juga peranan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dalam usaha membasmi penyakit rabies menjelang tahun 2025 dan penyakit African Swine Fever ASF serta mengekalkan status bebas penyakit kuku dan mulut. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak merupakan salah satu agensi yang penting di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak di mana ia diwujudkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan penubuhan Jabatan Veteriner Sarawak dengan hanya 194 jawatan tetap dan berpension. Bilangan ini amatlah tidak mencukupi jika dibandingkan dengan Selangor dan Johor melihat pada Sarawak yang besar dan luas mempunyai 12 bahagian yang perlu ada pejabat veteriner serta dilengkap dengan staf yang cukup. Puan Timbalan Yang di-Pertua, penambahan staf adalah perlu untuk membantu Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak untuk membangunkan industri ternakan selain menjalankan aktiviti kawalan penyakit haiwan berjangkit melalui sempadan di antara Sarawak dan Kalimantan dan juga pelabuhan-pelabuhan. Justru penambahan kaki tangan dapat menangani penularan wabak rabies serta membantu Jabatan Veteriner mengawal wabak penyakit African Swine Fever dengan izin di pedalaman secara sistematik dan berkesan. Dalam masa yang sama, pasukan ini dapat membantu Sarawak mengekalkan status bebas penyakit kuku dan mulut atau Foot and Mouth Disease FMD free without vaccination dengan izin di mana status ini membolehkan Sarawak mengeksport haiwan dan produk haiwan dengan nilai melebihi 300 juta ringgit setahun. Sekiranya penyakit ini gagal dibendung, ianya boleh menjejaskan ekonomi Sarawak. Puan Timbalan Yang di-Pertua, penularan wabak rabies di Sarawak adalah serius sehinggalah pada tahun 2017 pihak berkuasa telah diisytiharkan wabak tersebut sebagai bencana tahap 2 seperti yang termaktub dalam arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Sejak 2017 sehingga kini seramai 46 nyawa terkorban dari 52 mangsa rabies, manakala pada tahun lepas sahaja terdapat 8 nyawa terkorban dari 12 kes. Rabies boleh dikawal sekiranya 70% populasi anjing di Sarawak disuntik vaksin rabies. Mangsa yang digigit perlu mendapat rawatan segera di hospital. Jika kawalan sempadan tiada, ianya akan menjejaskan kesihatan masyarakat di Sarawak, keselamatan makanan atau food security dan ekonomi Sarawak. Jabatan Veteriner perlu mempunyai staf yang mencukupi untuk menjaga ICQS di Biawak, Tebedu, Sungai Tujuh dan di lapangan terbang. Maka dengan masalah kekangan staf veteriner yang kritikal untuk fokus kepada tugasan di Sarawak, Betong ingin menyarankan agar Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA agar dapat menambah jawatan veteriner dari 194 pelbagai grade kepada sekurang-kurangnya 800 orang agar staraf dengan kekuatan anggota DVS Sabah yang mempunyai lebih 750 staf untuk mengawal penyakit, tugas regulatory dan pembangunan industri ternakan. Di dalam strategi pembangunan pasca COVID-2030, Sarawak mensasarkan menjadi net food exporter dengan izin pada tahun 2030. Oleh itu, Jabatan Veteriner Sarawak perlu dikembangkan agar hasrat tersebut dapat dicapai. Puan Timbalan Yang di-Pertua, Yang di-Pertuan Agong di dalam titahnya menegaskan bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi bahawa program pembangunan sosioekonomi seperti agenda pemekasan ekonomi, pendigitalan dan penerimagunaan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan amatlah perlu diperhebatkan. Dalam perkara ini, Betong mohon diperluaskan lagi semua program pembangunan sosioekonomi tersebut ke Sarawak serta tambah peruntukan serta permudahkan akses kepada syarat-syarat permohonan dana. Di samping itu, segala prasarana digital perlu juga dibina dan dinaik taraf. Yang di-Pertuan Agong juga menyarankan agar kerajaan terus mengambil langkah untuk meringankan beban penternak, petani dan pengeluar makanan susulan peningkatan kos pengeluaran. Dalam hal ini, Betong mohon dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menambah peruntukan bagi program pemodenan pertanian dan pertanian pintar yang berdaya mampan serta kurangkan
ke arena birokrasi supaya segala bantuan kerajaan betul-betul membantu golongan sasar. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit isu kesihatan. Dalam titah Yang di-Pertuan Agong, Baginda menyatakan kewajaran diberikan perhatian infrastruktur berkualiti di Sabah dan Sarawak. Betul mohon kerajaan segerakan bina baru dan naik taraf dan menyelenggara bangunan klinik kesihatan yang daif di luar bandar Sarawak. Selain dari bangunan yang daif dan uzur, Betong ingin mengambil perhatian kerajaan bagi isu aset kesihatan di kawasan Betong yang memerlukan pertimbangan dari kerajaan. Antaranya ialah keperluan ambulan yang amat mendesak di klinik kesihatan Sepauh, klinik kesihatan Debak, klinik kesihatan Med Layar dan juga pembinaan pusat dialisis di Sepauh. Betong mohon tindakan segera kerajaan melalui KKM. Betong mohon pencerahan dari KKM mengenai permohonan dari kawasan seperti bina baru pusat kesihatan bagian Betong yang daif dan uzur, bina baru klinik kesihatan Sepauh yang daif, naik taraf hospital Betong dari segi prasarana aset, doktor pakar dan keperluan sumber manusia yang lain. Puan Timbalan Yang di-Pertua, akhir sekali Betong juga senada dengan rakan-rakan yang lain mengenai masalah sekolah daif dan menyambut baik komitmen kerajaan untuk menaik taraf bangunan sekolah yang daif dan uzur. Di kawasan saya, hampir 2/3 daripada lebih 30 sekolah rendah di kawasan adalah dalam kategori daif dan uzur. Mohon pertimbangan segera oleh kerajaan untuk meluluskan peruntukan bagi menentukan persekitaran yang kondusif untuk pelajar serta warga pendidik di sekolah-sekolah tersebut. Satu lagi isu pendidikan ialah jumlah pelajar yang begitu ramai tiada slip SPM kerana gagal bahasa Melayu dan sejarah. Ianya satu statistik yang membimbangkan apabila berpuluh ribu pelajar telah berhenti sekolah dan tidak mempunyai sijil SPM. SPM ini umpama surat beranak. Nak belajar tidak boleh sebab tiada sijil SPM. Sekalipun hendak memohon di Institut Kemahiran kerana sijil itu penting walaupun keputusan mereka rendah. Nak buat kerja tiada kemahiran kerana berusia 17 tahun dan 18 tahun. Akhirnya akan menjadi kelompok tercicir dan terdedah dengan isu moral dan sosial. Dalam hal ini, Betong ingin cadangkan kerajaan mencari kaedah penyelesaian yang proaktif. Dan kedua, mohon TVET boleh menawarkan khusus keusahawanan kepada golongan ini agar mampu membuka peluang pekerjaan nanti. Dan perkara ketiga adalah bagi mata pelajaran sejarah. Betong cadangkan agar kementerian melihat semula cara penilaian supaya lebih mesra pelajar. Maksud saya penilaian peperiksaan 40 markah dan penilaian kerja khusus 60 markah. Ianya bertujuan supaya dapat membantu pelajar untuk dapat lulus dan layak sijil. Betong melihat rasional cadangan ini supaya penilaian lebih adil dan menyeluruh dan pelajar tidak hanya dinilai dalam peperiksaan tapi juga melalui kerja khusus. Lebih penting penerapan semangat cinta ke negara bukan hanya digambarkan berdasarkan peperiksaan tapi juga melalui tingkah laku dan pengamalan yang guru boleh lihat dan nilai dalam kerja khusus mereka. Puan Timbalan Yang di-Pertua, itu saja daripada Betong dan akhir sekali saya mewakili rakyat mendukung titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika upacara perasmian mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Betong menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong.